tentu bagi Burah. Yaitu Burah tidak boleh dibunuh kecuali apabila mereka mengangkat senjata macam golongan Khawarij menentang Sayyidina Ali. Itu pun sebelum itu mesti dihantar orang yang dihormati untuk mendapat penjelasan kumpulan itu. Sebagaimana Sayyidina Ali menghantar Ibnu Abbas untuk berdepan, berhujjah dengan kumpulan Khawarij. Kenapa kamu menentang Ali? Orang yang dihormati. Langkah ini tidak pernah diambil oleh UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional untuk berunding dengan Ibrahim Libya dan menanya apa sebab dia menentang. Tak ada. Ini yang kami bangkitkan di hadapan Majlis Fatwa. Jangan Majlis Fatwa memberi fatwa, diminta oleh kerajaan memberi fatwa ketika sudah berlaku kejadian. Tapi Majlis Fatwa tidak pernah dirojok oleh kerajaan sebelum tindakan diambil untuk membunuh Ibrahim Libya. Majlis Fatwa hanya digunakan untuk mengesahkan tindakan. Nanti saya nak jawab sahabat yang berhormat jugalah, banyak celau. Kemudian jika sekiranya pandangan yang diberikan oleh kumpulan yang dianggap Burah ini didengar oleh orang yang dihormati ini, orang itu kalau ada asas dia mesti pulang bertemu dengan kerajaan memberitahu ini perkara-perkara yang ditentang oleh kumpulan yang menentang, dan kerajaan mesti memperbaiki, membetulkan keadaan yang tidak betul. Kalau itu semua dilakukan dan mereka terus mengangkat senjata, barulah kerajaan boleh bertindak menggunakan kekerasan kepada mereka. Itu pun kalau mereka menentang berdepan. Kalau mereka lari, mereka tidak berdepan dengan kekerasan, mereka tidak boleh dibunuh. Dan mereka tidak dianggap kufur. Mohon Timbalan Menteri. Ya. Saya nak minta penjelasan sikit je, bukan kata nak macam mana. Terima kasih Datuk Ketua Pembangkang. Jadi tadi Yang Berhormat Datuk Ketua Pembangkang kata mengapa Ibrahim Libya tidak disiasat. Jadi tujuan polis nak pergi ke situ, nak ambil dia, nak siasat lah tu. Tapi pasal apa dia pergi lawan? Dia lawan. Cuba dia orang situ dulu, 17 tahun dulu, serahkan Ibrahim Libya tu, mungkin tak jadi macam itu. Nampak tak? Jadi Yang Berhormat kata, Ibrahim Libya mesti disiasat. Polis nak pergi ngambil, dia nak siasat lah tu. Takkan saya pula waktu tu nak pergi ngambil. Polis bukan orang yang layak untuk berbincang mengenai dengan syariat dengan Ibrahim Libya. Sepatutnya kerajaan menghantar rombongan Majlis Fatwa untuk mendapat pandangan Ibrahim Libya. Boleh pergi untuk bertindak. Janganlah Yang Berhormat nak defend, nak pertahankan perkara yang salah, yang zalim. Kalau nak dikira macam kata apa nama Sri Gading tadi. Kalau saya ambil sebagai contoh kisah, nanti saya dah habiskan ini. Kisah ya. Begini aja lah. Ya. Jadi Datuk Ketua Pembangkang melemparkan satu tuduhan andaian, ya. Itu dari segi kacamata Datuk Ketua Pembangkang, ya. Dan saya nak kata terang-terang, saya berdiri sini bukan nak pertahankan benda yang zalim. Kalau betul zalim, saya pun sama balun. Nampak? Saya pun sama tak bersetuju. Tapi dalam kes ini yang saya nak pergi pada fakta je. Itu pasal saya tanya sulih-sulih lah kata orang kampung. Satu-satu saya tanya. Ya. Jadi dalam kes ini sepatutnya bila polis bertindak, bagi pihak kerajaan lah, betul lah, takkanlah macam mana cara kerajaan nak bertindak tu, itu atas budi bicara kebijaksanaan kerajaan. Kalau pada ketika itu nak pergi mengambil orang yang disyaki, ya, membuat satu-satu perkara yang boleh memudaratkan keselamatan, orang yang patut pergi ialah orang yang menjaga keselamatan. Lepas itu kalau dah diambil arwah Ibrahim Libya ni dulu, kalau nak panggil
ahli majlis fatwa ke, siapa yang bijaksana tak arif tentang agama, waktu itu mungkin tindakan susulan boleh dibuat. Jadi saya nak mengatakan di sini, nak melemparkan tuduhan yang begitu berat, mengatakan Ibrahim Libya itu dibunuh, itu saya payah nak terima sikit lah. Memang lebih teliti yang hormat susah nak terima. Soalnya saya telah menyatakan tadi, Ibrahim Libya tidak bersedia menyerahkan dirinya kerana dia nak ditahan di bawah ISA, satu akta yang zalim. Sebab itu dia tidak bersedia untuk menyerah diri kepada ISA. Polis nak memeriksa dia, nak menyiasat dia dengan menggunakan ISA. Itu yang dia tidak boleh terima. Tapi kalau kerajaan nak menyelesaikan dengan baik perkara itu, tapi sebenarnya sudah berlaku, tak guna. Kerajaan boleh menghantar satu pasukan kumpulan majlis fatwa umpama. Kerana ini melibatkan isu agama, isu syariat. Sebab itu bila kita bertanya kepada ahli majlis fatwa, adakah kerajaan mendapat fatwa daripada majlis fatwa sebelum kerajaan bertindak? Yang sampai cara bertindak itu sampai kepada peringkat membunuh. Tak ada. Jadi majlis fatwa hanya dirojok untuk mendapat pengesahan tindakan itu. Tidak adil. Menzalimi juga majlis fatwa. Kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kau nak kira kerjaan buat itu, kerjaan buat ini. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini terkenal sebagai seorang gubernur yang banyak berjasa kepada Islam. Banyak berjasa, sampai hari ini jasanya itu kekal diterima oleh orang-orang Islam. Dalam konteks Islam, dialah orang yang awal meletakkan tanda-tanda huruf Arab yang membolehkan umat Islam yang bukan Arab pun boleh membaca Al-Quran, boleh membaca hadis. Tapi dia zalim, dia terkenal dengan kezaliman. Seorang gubernur yang zalim, seorang panglima yang zalim, membunuh para ulama. Termasuk di antaranya Sa'id bin Jubair, ulama terkenal di Madinah dari kalangan tabi'in, generasi kedua selepas sahabat, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kerana apa? Kerana menentang kezaliman pemerintah pada waktu itu. Satu hari Hajjaj bin Yusuf, ketika dia nak memakai jubahnya, didapati jubahnya terkoyak. Saya menceritakan tentang arti kezaliman dalam Islam. Dia minta pegawainya supaya mencari tukang jahit untuk menjahit jubahnya. Pegawai itu bawa keluar jubah dan pergi ke pasar mencari tukang jahit. Adalah dia bertemu dengan tukang jahit, bajunya cantik. Jadi tukang jahit itu bertanya, jubah siapa ini? Pegawai itu mengatakan jubah Hajjaj. Oh, jubah Hajjaj kami tidak boleh, saya tidak boleh menjahit. Kenapa? Hajjaj seorang yang zalim. Jubahnya pun tidak boleh dijahit, membantu orang yang zalim. Sampai petang pegawai itu mencari, tak ada seorang pun tukang jahit di bandar itu yang mau menjahit jubah Hajjaj, kecuali seorang saja. Itu pun dia mengatakan kena hari sudah lewat, besok sajalah kamu datang ambil jubahnya. Pada malam itu dia pergi menemui seorang ulama yang masyhur, yaitulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bertanyakan Sufyan Ats-Tsauri, adakah jika saya tolong menjahit jubah Hajjaj, saya dianggap sebagai orang yang membantu orang yang zalim? Sufyan rahimahullah menjawab, kamu bukan saja dianggap pembantu, tapi kamu juga dianggap sebagai orang yang zalim, sama dengan Hajjaj. Padahal dia tidak membunuh apa, dia hanya nak menjahit baju Hajjaj saja. Inilah bagaimana Islam begitu sensitif tentang masalah kezaliman. Kita memang, saya sendiri memang tidak ada apa-apa rasa permusuhan dengan Perdana Menteri. Sebab itu saya kasihan apabila mendengar ucapannya yang terbaru.